Ketiga-tiga mayat mangsa ditemui di bawah cebisan bangkai helikopter itu. Tan Sri Ahmad Yahya, satu nama yang cukup popular di tahun 90-an. Beliau adalah salah seorang usahawan atau tokoh korporat Bumiputra yang berjaya dihasilkan di zaman Tun Dr. Mahathir. Beliau pernah menggegarkan dunia apabila membeli Lotus secara tunai. Pembelian tunai itu dilakukan setelah orang putih di Lotus tidak percaya kemampuan beliau untuk membelinya. Tanpa bercakap banyak, beliau membawa wang tunai untuk membelinya. Tan Sri Yahya semasa hidupnya mengetahui DRB Highcom. Banyak perniagaan yang dijalankan di bawah rangkaian DRB Highcom pada masa itu, termasuklah Proton, Alam Flora, Intrakota dan banyak lagi. Beliau tidak sombong, merendah diri serta menolong orang ramai. Satu projek yang kerajaan berikan kepadanya, 1000 projek dia turunkan kepada usahawan-usahawan Bumiputra yang lain. Berita pilu yang diterima di awal pagi pada bulan Mac oleh rakyat Malaysia disambut dengan rasa tidak percaya. Cerita bagaimana seorang usahawan yang terkenal dengan kegigihannya disingkatkan kecemerlangan kerjayanya masih dirasai terutamanya oleh syarikat-syarikat kumpulan DRB Highcom dan kaki tangannya. Ketangkasan dan wawasan beliau lebih-lebih lagi dirindukan di dalam suasana kumpulan yang diasaskan beliau lemas tersempit oleh kegawatan ekonomi. Ramai yang masih ingat akan kesungguhan beliau untuk menyelesaikan rungutan penumpang bas intrakota terhadap tahap perkhidmatannya. Dengan menunggang sendiri motosikal Cup, beliau meredah di celah-celah kesibukan kenderaan Kuala Lumpur tanpa mengira di awal pagi sebelum matahari terbit ataupun sewaktu panas yang terik. Tiada protokol yang dipentingkan beliau. Yang lebih menyayatkan hati orang ramai ialah kerana beliau terbunuh ketika dalam menziarahi ibunya yang sedang sakit tenat dan meninggal beberapa ketika selepas itu. Betapa di dalam kesibukan beliau mengejarkan jadual yang ketat dengan pelbagai perkara yang riuh bermain di dalam kepala, beliau masih sanggup terbang pada waktu larut malam demi menunaikan kesetiaan sebagai anak yang ingin membalas jasa ibunya. Dasatan tragedi memakan masa lebih setahun untuk siap. Selepas siap, laporan tersebut mengambil masa yang lama pula untuk diumumkan. Pesawat Agusta 109P yang mempunyai 6 tempat duduk itu menjunam 2,900 meter ke celah-celah pokok getah berdekatan dengan sebuah kampung dekat Kuala Lipis. Pesawat yang dengan rasminya dimiliki oleh syarikat Tan Sri Yahya Ahmad Gede Aviation Helicopter Sdn Bhd adalah sebuah pesawat yang baru dibeli dan adalah model tercanggih yang dikeluarkan oleh pembuat pesawat Agusta dari Itali. Syarikat pembuat telah menghantar jurutera mereka untuk menyiasat punca kemalangan tersebut. Secara kebetulan, kejadian itu berlaku pada tarikh 3 hari bulan 3 1997 yang dianggap sebagai triple three tragedy kerana membabitkan 3 angka 3, iaitu berlaku pada hari ketiga di bulan ketiga dan mengorbankan 3 nyawa. Selain Yahya, 2 lagi mangsa ialah isterinya Puan Sri Rohana Osman 49 tahun dan juruterbang Major Azlizan Abdul Manas 32 tahun. Agusta A109E Power milik Gede Aviation Services Sdn Bhd, anak syarikat DRB Highcom, dilaporkan hilang pada skrin radar dan terputus hubungan pada jam 11.15 malam ketika dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kuala Terengganu. Sebaik sahaja helikopter itu terputus hubungan dengan menara kawalan, gerakan mencari dan menyelamat dijalankan. Berdasarkan maklumat, beberapa penduduk kampung berhampiran dikatakan mendengar 2 letupan, iaitu sekali di udara dan sekali lagi di tempat pesawat itu menjunam. Helikopter buatan Itali Agusta A109E dengan nombor pendaftaran 9M DRB dikatakan jatuh menjunam dan berkecai bertaburan di kawasan Kebun Getah. Ketika anggota polis tiba di tempat kejadian, bangkai helikopter itu masih terbakar dan ada serpihan ekor yang tertulis perkataan DRB. Kira-kira 20 anggota polis, 5 pegawai diketuai Ketua Polis Daerah Lipis Superintendent Mahmud MB menjalankan gerakan mencari mangsa di kawasan lingkungan 50 meter dari tempat kejadian, tetapi gagal menemui mayat berkenaan. Gerakan yang turut dibantu kira-kira 10 anggota bomber dan penduduk kampung diteruskan hingga mayat ketiga-tiga mangsa ditemui pada jam 1 pagi di bawah serpihan helikopter itu. Mayat ketiga-tiga mangsa ditemui di bawah cebisan bangkai helikopter kira-kira 2 jam selepas pesawat terhempas dengan jarak yang tidak berjauhan antara satu sama lain. Pasukan mencari dan menyelamat juga menemui sebelah kasut wanita dan sebuah beg tangan.